السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Jahl, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum? Qala faqila na'am. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وحولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, satu hari Abu Jahal dia kata kepada kawan-kawannya, Abu Jahal kata dekat kawan-kawan dia kata hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum. Abu Jahal kata, aku nak tanya hampa, betul ke Muhammad ni? Abu Jahal kata dekat kawan-kawan dia, betul ke Nabi Muhammad ni dia bila semayang dia tembak dahi dia ke atas tanah? Betul ke? Ceritanya macam tu. Ada orang main habang dekat Abu Jahal,
Dia berkata, wahai Abu Jahal, tahu tak Muhammad ni, dia semayang dia, cara semayang dia, dia sujud, dia letak dahi dia atas tanah. Dia faham kat dia dulu. Bila dia faham dia tu, dia tanya balik dia. Dia kata, betul ke Muhammad ni bila semayang dia letak dahi dia atas tanah? Betul ke? Jawab kawan-kawan dia berkata, na'am, betul. Kami tengok Muhammad ni, dia semayang, cara semayang dia ni, dia lagi sujud dia ni, dia lagi letak dahi dia atas tanah. Faqala, kata Abu Jahal, dia kata, demi Al-Lata wal-Uzza, dia sumpah dengan nama tokoh dia. Al-Lata wal-Uzza ini nama tokoh dia. Dia sumpah dengan nama tokoh dia. Dia kata demi Al-Lata wal-Uzza, demi Al-Lata dan Al-Uzza, dia kata la in ra'aituhu yaf'alu dhalik la ata'anna ala raqabati. Dia kata demi Tuhan aku, Al-Lata dan Al-Uzza, kalau sekiranya Muhammad ni depan mata aku, dia semayang, dia sujud, dia letak dahi dia atas tanah, aku garanti akan pijak tengkok dia. Jahat, dia kata Abu Jahal ni jahat. Orang habaq kat dia, kata Nabi Muhammad ni cara dia semayang, dia sujud, dia tak dahi dia tanah. Dia kata betul ke Muhammad semayang macam tu? Dia kata demi Tuhan aku, kalau sungguh Muhammad ni semayang letak dahi atas tanah depan aku tentu, dia kata la ata'anna, aku tentu akan letak kaki aku di atas tengkok dia masa dia sujud tu. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Satu hari datang ke dia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang, Abu Jahal main. Orang jahat. Dan tu pula pergi dah cakap depan geng dia dah cakap dah. Dia kata kalau depan mata aku nampak Muhammad ni sujud letak dahi atas tanah, aku tentu akan pijak tengkok dia. Dan dia cari peluang ni. Satu hari dapat ke dia. Dia sampai wa huwa yusalli, Nabi tengah sembahyang. Za'ama liyada'a ala raqabati, memang dia dengan niat dia nak pijak tengkok Nabi Muhammad. Qala, kata Abu Hurairah, fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibai wa yattaqi biyadaihi. Abu Hurairah kata, kami duk tengok ni, kami duk tengok Nabi tengah sujud, Abu Jahal langkah duk dia nak pumpuh kaki dia atas tengkok Nabi. Dia sampai dekat aja dengan Nabi, tiba-tiba dia tunduk ke belakang, dia melayah ke belakang, dan keadaan tangan dia macam duk tepis sesuatu. Abu Hurairah kata macam tu. Bukan sahabat Nabi tak boleh defend Nabi, tapi dengan keadaan macam tu, dengan Abu Jahal ni kepala jahat dalam masyarakat Makkah pada masa itu, dia pun berani tidak macam tu. Duk tengok ni Nabi duk sujud, dia ni duk langkah pergi, memang dia nak bubuh kaki dia akan tengok Nabi. Tiba-tiba dia sampai dekat, belum sempat dia nak angkat kaki bubuh, tiba-tiba dia melayang, dia macam nak jatuh ke belakang, tangan dia ni macam duk tepis satu benda. Qala faqila lahu malak, kata Abu Hurairah, kawan-kawan dia ni pakat tahu apa pergi dekat dia. Kawan-kawan Abu Jahal ni pakat pergi dekat Abu Jahal. Dia pakat kata, malak, apa hal dengan hal ni? Hari tu kata kalau dapat peluang Muhammad duk sujud, ada jejak tengkok dia. Apa hal ni sampai dekat tengok-tengok tadi macam nak rompah jatuh ke belakang ni? Apa hal? Malak, apa hal dengan kamu ni wahai Abu Jahal? Faqala, kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa hawlan wa ajnihatan. Dia kata aku tak tahu, ketika aku pergi dekat dengan Muhammad tadi, dia kata tiba-tiba antara aku dengan Muhammad ni la khandaqan min nar, tiba-tiba ada satu parit penuh dengan api yang menyala-nyala. Wahaulan, dan keadaan itu sangat mengerikan, menakutkan. Dia kata
Tengok ke api hak duk menyala marak ni, dia kata, wow kan, keadaan tu menakutkan aku. Wa ajnihah, dan aku nampak ada makhluk yang bersayap duk ada depan aku. Abu Jahal kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila orang dihabaq kat dia, dia pakai sahabat pergi dekat Nabi beritahu, ya Rasulullah, tadi waktu tuan tengah sujud tadi, Abu Jahal main. Kami tengok dia, kami tahulah dia memang nak buat tak elok dekat tuan. Tiba-tiba dia sampai dekat, tengok-tengok dia nak melayah, dia nak jatuh ke belakang. Tangan dia duk gawang satu-satu benda. Orang dihabaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bagi tahu dekat sahabat. Nabi kata, laudana minni laqtafathul malaikatu udwan udwa. Nabi kata, kalau Abu Jahal tadi sikit lagi dia main dekat aku, malaikat akan koyak dia jadi sekapin-sekapin. Nabi kata tadi ni, laudana minni, kalau sekiranya Abu Jahal tu selangkah lagi main dekat dengan aku, laqtafathul malaikatu udwan udwa. Malaikat akan pegang dia, malaikat akan koyak dia jadi sekepin-sekepin. Nabi kata. Kata Abu Hurairah, fa anzalallahu azza wa jalla, Allah pun turunkan ayat di surah Al-Alaq ini, firman Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a, ila akhir ayat. Turun ayat itu kepada Nabi, Nabi pun baca dekat sahabat. Allah kata, kalla, ketahuilah hangpa semua, jangan buat macam mana Abu Jahal ni. Kalla maksudnya jangan begitu. Innal insana la yatgha, Tuhan kata manusia ni memang macam tu. La yatgha, sifat manusia ni tagha, sifat manusia ni suka melampau. Yang orang kata taghut ni maksud dia apa? Melampau. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah, nama kata manusia ni la yatgha, suka tagha, suka melampau. Kalau marah ke orang ni, marah sampai seolah-olah kau tu tak ada baik, melampau. Islam tak ajar kita begitu. Islam ajar kita suruh kita ajar orang jadi baik, suruh kita ni jadi penganjur kepada kebaikan. Islam tak suruh bila kita marah satu orang, kita marah dia sampai seolah-olah tak ada sikit baik pada diri dia. Itu melampau. Tapi Allah kata dalam Quran, nama kata manusia ni, dia memang ada sifat tu, sifat tagha, sifat dia suka over, suka melampau. Kalau sayang pun sayang melampau. Sampai apa? Sampai orang buat salah pun masa tak nampak, sayang melampau. Sesungguhnya manusia ni, yang kata manusia ni sifat dia, Tuhan kata la yatgha, dia suka melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Lebih-lebih lagi orang yang melampau ni adalah orang yang rasa diri dia kaya. Manusia apabila dia rasa dia cukup, manusia apabila dia rasa dia lebih pada orang, manusia apabila dia rasa dia kuat, manusia apabila dia rasa dia lah paling alim, paling pandai, manusia apabila dia rasa dia lah manusia yang paling banyak duit. Manusia ni apabila Allah bagi dekat dia kelebihan, maksudnya dia lebih daripada orang lain, dia selalunya jadi melampau. Tuhan sebut dalam Quran benda ni, inna ila rabbika ruj'a. Sedangkan manusia tersakit rasa apa, hang pandai mana pun, hang berkuasa banyak mana pun, harta hang melimpah, melungguk, menimbun macam mana pun, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamu akan kembali. Tuhan tarik perhatian manusia semua kepada hakikat hidup manusia dalam dunia. Manusia pandai macam mana pun, manusia kaya macam mana pun, manusia berkedudukan tinggi sampai macam mana pun, manusia pandai macam mana pun, inna ila rabbika ruj'a, satu hari Tuhan itulah tempat dia nak balik. Ila akhir ayat Allah cerita tentang manusia ni, jangan jadikan diri dia orang yang melampau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah, wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar, yuqalu hadha maq'aduk hatta yab'athaka Allah ilaihi yawm al-qiyamah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya setiap orang manusia apabila mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Nabi kata tiap-tiap orang manusia bila mati ke bumi, masuk aja dalam kubur, selagi mana tak tiba hari kiamat, maka selagi itulah tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang Allah akan bagi nampak tempat dia esok ni. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam dulu sampai kita lah, sampailah nak jadi kiamat, siapa yang dah mati-mati dah sebelum ni, semua sekali bila masuk aja dalam kubur, ghadah wal 'ashi, pagi petang Allah akan angkat hijab bagi dia nampak tempat dia, maq'ada, bagi nampak tempat dia. Tempat dia kalau sekiranya dia ni ahli syurga, pagi-pagi Allah angkat hijab, dia dah nampak dah syurga dia nak pergi tu. Petang tak lagi Allah angkat hijab, nampaklah syurga dia nak pergi. Begitulah sebaliknya kalau sekiranya dia ni min ahli nar famin ahli nar. Nabi kata kalau dia ni ahli neraka, duduk dalam kubur, selagi tak main tiupan sangka kaza nak jadi kiamat, maka selagi itulah pagi Allah buka hijab, dia nampak neraka tempat dia nak pergi. Allah buka hijab, dia nampak neraka tempat dia nak pergi. Pagi dia nampak, petang dia nampak, pagi dia nampak, petang dia nampak. Di samping kubur dia dihimpit dan digelapkan dan dihantar pula dan kala jengking, sehinggalah nak tiba hari kiamat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang kita nak kena ambil apa dia tuan-tuan, apa yang Allah habaq dalam Quran, apa yang Nabi habaq dalam hadis, ini bukan benda main-main. Soal kita memilih Islam untuk jadi agama kita, soal kita nak jadi orang yang beramal dengan Islam, ini bukan soal main-main. Ini benda sungguh-sungguh, benda serius. Semayang 5 waktu tak boleh tinggal, ini serius. Quran itu rujukan kita, perlembagaan kita, kitab suci kita. Ini bukan benda main-main, ini benda serius. Nabi Allah hantar mai dekat kita bukan sekadar untuk kita selawat, bukan sekadar kita nak sambut maulid dia saja, tetapi dia hendaklah dijadikan pemimpin kita. Hadis-hadis dia hendaklah dijadikan rujukan kita. Ini bukan benda main-main, ini benda serius. Kita nak tahu serius kata Allah dengan soal agama ni, kita mati aja kita tahu serius tak serius. Kita mati aja kita tahulah apa yang Allah duk habaq dalam Quran, apa yang Nabi duk beritahu dalam hadis ni, betul ke tak betul. Allah serius kata dengan Islam, Nabi serius kata dengan Islam, kita mati, maka di situlah keyakinan kita akan ada. Tetapi pada masa tu tak berguna kalau sekiranya baru nak menyelesaikan. Maka kerana itu dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit dia ni penulis wahyu zaman Nabi. Daripada Zaid bin Thabit dia cerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari duduk naik barang dia. Barang. Lalu satu kawasan kebun Bani Najjar. Bani Najjar ni adik-beradik sebelah mak Nabi. Bani Najjar. Nabi naik baral dia lalu di kebun Bani Najjar. Tiba-tiba baral yang Nabi naik ni dia buat lagu nak lompat, nak kono lari. Nabi hampir jatuh. Nabi terus tanya. Nabi tanya sahabat ada ni, Nabi kata, siapa tahu siapa yang dikebumikan di kawasan ini?
Ini yang kata Nabi SAW. Allah bagi mukjizat dekat dia. Orang tak tahu kata di situ pernah dikebumikan orang tak tahu. Tapi Nabi SAW bila dia naik barang dia, naik kawasan tu, tiba-tiba barang dia buat macam nak konon Nabi hampir jatuh. Nabi terus tanya. Nabi kata siapa-siapa di kalangan kita ada ni, ada siapa-siapa tahu siapa yang dikebumikan di sini? Jawab satu sahabat Nabi, dia kata aku tahu di sini ada dikebumikan 4 ataupun 5 ataupun 6 orang di kawasan ni. Aku tak pasti, tetapi ada lebih kurang 4, 5 atau 6 orang dikebumikan di sini. Dan yang aku pasti, mereka ni mati dalam keadaan tidak Islam, mati dalam keadaan isyrak billah, dalam keadaan mereka syirik kepada Allah. Dia hafalkan Nabi macam tu. Nabi terus kata, Nabi kata, inna hadhil amta tubtada fi quburiha. Nabi kata, ketahuilah, mayat ada bawah ini, dia sedang diazab oleh Allah di dalam kubur dia. Nabi kata. Kemudian Nabi kata, falaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Nabi kata, kalau tidak kerana hampa nanti jadi takut nak ke bumi mayat, aku akan minta dekat Allah supaya Allah bagi hampa dengar apa yang aku duk dengar lah ni tentang mereka diazab lah ni. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ada ni, Nabi kata falaula alla tadafanu, kalau tidak kerana hampa boleh jadi takut nak pergi ke bumi mayat. Bila ada orang mati, hampa takut nak pergi tanam orang mati. Kalau tidak kerana tu, la da'autu Allah, aku akan doa minta kepada Allah ay yusmi'akum min azabil qabri, supaya hampa dengar ni bunyi azab kubur lah ni. Aku akan minta supaya Allah bagi hampa dengar bunyi orang kena azab ni, allazi asma'u minhu, yang aku duk dengar lah ni. Nabi kata. Tapi kalau sekiranya Allah buka hijab tu, hampa dengar bunyi orang duk kena azab dalam kubur, bila ada orang mati tak ada siapa orang ni pergi ke bumi mayat, hampa takut belakang. Malam ni tak tahu main hujan ribut penuh apa kat main ni. Kalau dengar bunyi dalam kubur duk kena godam, bombang tu penuh lah ni. Hujan apa kan pun tepi dah pun nak pergi malam ni. Bila tak dengar, dia duk dengar bunyi burung dia tak main. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ini Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Summa aqbala alaina biwajhi. Kemudian Nabi beralih dekat sahabat-sahabat yang sama-sama duk ikut Nabi di dalam kebun Bani Najjar ini. Faqala Nabi SAW, Nabi kata dekat sahabat, ta'awwadu billahi min azabin nar. Nabi kata, aku minta dekat hangpa semua supaya mailah kita pakat minta berlindung kepada Allah daripada azab neraka. Sahabat bila dengar macam tu, semua kata na'udzubillahi min azabin nar. Kami minta berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Kemudian Nabi kata pula, Nabi kata ta'awwadu billahi min azabil qabri. Nabi kata minta berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Sahabat bila dengar Nabi kata lagu tu, mereka kata na'udzubillahi min azabil qabri. Kami minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So sebagai satu benda yang kita boleh ambil balik buat amalan ialah hadis Nabi. Nabi kata apa dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala min al-Quran suratun 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk ila akhir ayat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata min al-Quran surah, daripada Quran 30 juzuk tu Nabi kata ada satu surah salatuna ayat. Surah itu mengandungi 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Siapa baca surah yang 30 ayat ni, dia akan mendapat syafaat daripada surah ini dan Allah ampun dosa dia.
Surah itu ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Nabi kata siapa baca surah Al-Mulk 30 ayat ni, daripada ayat 1 sampai ayat 30, dia baca surah ni tiap-tiap hari, Allah Subhanahu wa ta'ala janji dekat dia dua benda. Yang pertama, ghufiralah, diampun dosa. Yang kedua, diselamatkan dia daripada azab kubur. Itu sabit daripada hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita nak tengok, banyak hadis dia. Banyak hadis riwayat daripada At-Tirmizi, daripada Imam At-Tabrani, banyak tercontoh rujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia banyak mencerita hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan suratul Mulk. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata aku teringin sangat, Nabi kata lawadittu, maksud dia Nabi kata aku teringin sangat-sangat, annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, supaya surah Al-Mulk ini ada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umat aku. Nabi kata aku teringin sangat kalau boleh semua orang yang mengaku kata umat aku, biarlah surah Al-Mulk ada, diingat dalam hati dia. Kerana apa? Nabi kata kerana dia menjadi penyelamat daripada seksa kubur. Tuan, kita ambil yang kita ngaji banyak sangat dah. Try tengok satu benda, buat amalan. Kita tengok apa yang Nabi kata ni betul tak betul. Kita tengok bila kita mati, selamat tak kita daripada azab kubur. Kalau selamat, mana betul yang Nabi kata. Kita menjadikan surah Al-Mulk ini sebagai amalan kita. Nabi kata kita selamat daripada azab kubur. Betul apa yang Nabi kata. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada apa yang kita bacakan, insya-Allah. Sebelum kita mula kitab Tafsir Nurul Ihsan kita, ni ada pengumuman 3 orang sahabat pengajian kita, Tuan Haji Halus, Tuan Haji Ismail Osman dengan Tuan Haji Arsyad Haji Noh. 3 orang sahabat yang ikut kuliah kita kembali ke rahmatullah dalam bulan 12 ni. Tuan Haji Halus, tuan-tuan tengok dia ada sini selalu. Orang tua yang janggut putih kecil-kecil tu selalu ada di sini dia. Dia dah pun kembali ke rahmatullah. Kemudian Tuan Haji Ismail kita selalu lagi duduk di luar untuk sambut bila saya sampai tu. Tuan Haji Ismail dengan Tuan Haji Arsyad, 3 sahabat kita. Kita mohon kepada Allah agar mereka ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keampunan oleh Allah, dan diberikan keselesaan dan keselamatan di dalam kubur mereka. Dan kita bacakan Al-Fatihah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ikhlas Fatihah kita ini kepada mereka semua. Al-Fatihah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita surah At-Tur Makkiyah, muka surat 125. Muka surat 125 kita sampai di ayat 29 bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir, dia kata, maka peringat olehmu wahai Muhammad akan segala kafir musyrikin. Janganlah kamu berhenti berdakwah walaupun dikata kepada kamu sahir ataupun gila. Ni ayat yang berikut ni Allah Subhanahu wa ta'ala pesan kepada Nabi SAW, teruskan berdakwah, teruskan bagi peringatan kepada orang-orang musyrikin ni. Pasal kita dah baca pada 2 bulan lepas macam mana susah payahnya Nabi berdakwah. Nabi ajak mereka yang elok supaya sembah Allah. Mereka kata Nabi sahir, mereka kata Nabi ahli sihir, mereka kata Nabi ini syair, mereka kata Nabi ini penyair. Quran yang Nabi baca tu adalah rekaan Nabi sendiri, kerana Nabi satu orang penyair, satu orang ahli bahasa Arab.
Manusia tuan-tuan, walaupun Nabi SAW, nama kata manusia, Nabi pun manusia. Innama ana basyarun mithlukum. Nabi kita sesungguhnya aku manusia serupa hangpa. Nama kata manusia ni tuan-tuan, bila kena kata ke orang sedih. Nama kata manusia. Nama kata manusia kalau kena fitnah, kalau kena tohmah, kalau kena kata, kalau kena apa-apa, dengar ke telinga dia, sedih tu mesti ada. Cuma dia tunjuk ke dia tak tunjuk sedih dia, itu saja. Tapi sedih ni Allah saja yang mengetahui. Setelah yang kita buat tu segala susah payah, setelah yang kita buat tu dengan segala daya upaya, setelah segala keberat kita tumpahkan untuk nak buat baik, tiba-tiba orang kata kat kita, tak sedih kan? Maka Nabi SAW lebih-lebih lagi sedih. Allah turun ayat kepada Nabi, Allah kata fadzakir, wahai Muhammad, teruskan kerja dakwah bagi peringatan kepada orang. Soal mereka nak kata kamu ni sahir, ahli sihir ke? Mereka nak kata kamu ni kahin, tukang nujum ke, tukang apa ke? Mereka nak kata kamu ni syair, orang yang mereka cipta Quran dengan bahasa-bahasa sastra ke apa ke? Itu pulang dekat mereka. Serah dekat aku, Tuhan kata, aku tahu nak urus mereka ni semua. Engkau, wahai Muhammad, fadzakir, teruskan kerja dakwah. Tuhan kata dekat Nabi, fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Maka tiadalah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhan ke atas engkau itu dengan kahin dan tiada gila. Allah kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kami bagi dekat kamu nikmat. Apa dia nikmat? Mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi. Di antara mukjizat besar yang Allah bagi dekat Nabi semasa Nabi duduk di Mekah, apa dia? Mukjizat belah bulan. Insyiqaq al-qamar. Dia kata mukjizat belah bulan. Apabila orang musyrikin mereka mai jumpa Nabi di Mina, ketika Nabi itu ada di Mina di Mekah, mereka mai depan Nabi, mereka challenge Nabi depan-depan. Mereka kata, Muhammad, kalau betul engkau ni utusan daripada Tuhan, utusan Tuhan mesti ada apa-apa benda yang luar biasa yang tak ada kepada orang biasa. Tunjuk dekat kami satu benda yang boleh kami anggap itu bukti kata engkau betul-betul Nabi yang Tuhan nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi satu ilham kepada Nabi. Nabi tengok bulan, kebetulan masa tu bulan purnama. Nabi buat dengan jari dia, buat macam tu, dengan kehendak Allah bulan terbelah dua. Dengan kehendak Allah bulan terbelah dua. Dan nampak gunung Hira, dia kata. Gunung Tur yang ada gua Tur tu ternampak di depan mata semua orang. Belah bulan tu, satu pergi balik ni, satu pergi balik ni. Bukit tu, gunung tu ada tengah-tengah. Dan kemudian dia cantum balik. Dan kejadian seperti itu berlaku 2 kali. Sabit daripada hadis yang sahih. Benda yang Allah bagi kepada Nabi ini, mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi ini nikmat yang Allah bagi dekat Nabi. Untuk nak bagi orang yang tak percaya ni, jam, tak boleh nak cakap banyak. Kalau tidak duk jawab ni, hang kata aku jawab, hang kata aku jawab, hang kata aku jawab ni, tak tahu bila. Tak boleh habis. Nak tutup mulut mereka ni, mukjizat tu satu, bagi tutup mulut mereka. Buat lagu tu, tiba-tiba bulan depan mata mereka terbelah dua. Mereka tengok-tengok macam tu, sengak habis semua. Lepas tak apa hari, mereka kata pula Muhammad sahir. Mereka kata dia ahli sihir. Lepas itu dia boleh belah bulan. Tak mau percaya juga. Maka Allah sebut dalam ayat kita baca ni, fama anta bi ni'mati rabbik bikahin wala majnun. Maka tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat mukjizat yang Tuhan bagi kepada engkau itu, engkau bukan kahin dan engkau bukan majnun, engkau bukan gila. Itu mukjizat, itu bukan tanda kata hang satu bomo besar boleh belah bulan. Dah, tetapi itu adalah nikmat mukjizat yang Allah bagi dekat engkau wahai Muhammad. Maka makna kahin ialah orang yang boleh mengkhabarkan perkara yang gaib sedangkan tiada wahyu. Itu kahin, kahin itu bomo. Dia tak terima wahyu, dia tak terima apa, tapi bercakap macam dia tahu benda baik. Orang pergi jumpa dia kata ni, Tok, panggil Tok lah. Tok, nak minta Tok tolong tengok tak?
rantai labuh bini saya ni ada siapa ambil. Tu pun bunyi macam rimau, duk tengok dalam layar tu. Dia kata ambil ni bukan orang lain, adik-beradik. Dulu kerap duduk main rumah, tapi dah ni korang main. Dia kata lagu tu. Kawan ni pengkeras bayanglah. Jadi takkan tak percaya. Duk fikir balik, aku perasan memang dia ni tak main banyak hari. Kawan tu tak main, apa dia pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur. Boleh tangguh. Pasal apa? Pasal angkara kahin ini. Maka kahin Allah cukup marah. Dia bercakap seolah-olah dia tahu benda gaib, sedangkan dia tidak menerima wahyu. Mana boleh dia nak tahu benda-benda yang gaib? Ini. Maka orang tuduh kata Nabi Muhammad ni kahin. Pasal dia duk bercakap benda tentang kiamat, duk cerita pasal syurga, pasal neraka, benda yang mata tengok tak nampak, tapi duk bercakap. Dia kata Muhammad kahin. Muhammad ni bohong besar. Dia nampak benda-benda kita tak nampak. Allah beritahu dalam ayat Quran ini, wahai Muhammad, engkau bukan kahin dan engkau bukan majnun, engkau tidak gila bercakap benda yang orang tak tahu. Tapi apa yang engkau cakap itu wahyu yang aku bagi. Tuhan kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna sya'ir natarabbasu bihi raibal manun. Tetapi berkata mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah itu, Muhammad itu tukang syair. Dia berkata lagi. Dia kata Nabi Muhammad ni bohong besar. Dia kata Nabi Muhammad ni gila. Dia kata Nabi Muhammad ini tukang syair. Yang kami nanti-nanti dengan dia akan datang mati kepada dia, supaya tukang-tukang syair yang lain, seperti mana tukang-tukang syair yang lainnya. Dia kata Muhammad ni, dia ni penyair. Dia memang pandai bahasa. Maka dia duduk seorang-seorang malam-malam, dia dapat ilham, dia karang ayat-ayat cantik ni. Dia kata ini Quran Tuhan bagi. Walhal ayat tu ayat syair yang dia karang di rumah dia. Dia bertuduh dekat Nabi Muhammad macam tu. Tuan-tuan, dalam apa masyarakat pun akan ada golongan manusia yang mudah dipengaruhi. Mana masyarakat pun. Daripada zaman Nabi SAW dulu ada sekelompok manusia yang mudah dipengaruhi sampailah kepada hari ini. Di mana negara, di mana negeri, di mana tempat, di mana kampung akan ada golongan ni. Golongan yang mudah diperdaya dan dipengaruhi, walaupun dengan betul tak masuk akal. Mudah ikut, mudah percaya, mudah percaya, mudah turun. Benda ni akan ada. Maka apabila mereka tuduh Nabi Muhammad ni kahin, ada orang percaya. Bila mereka tuduh Nabi Muhammad ni ahli syair, ada orang percaya. Bila mereka tuduh kata Nabi Muhammad ni dia ni orang gila, ada orang percaya. Maka demikianlah benda ni berulang sehinggalah hari kiamat akan ada masalah ini. Firman Allah, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni tadi, tunggulah oleh kamu, maka bahawasanya aku serta kamu daripada segala orang yang tunggu akan binasa kamu. Yakni seperti mana kamu nanti binasa aku, macam itulah aku menantikan binasa kamu. Maka diazab mereka itu dengan perang pada hari perang Badar, iaitu pada 17 Ramadan tahun yang kedua daripada hijrah, dengan bunuh mati 70 orang dan ditawan 70 orang. Dia berkata dekat Nabi Muhammad, kami tunggu bila hang nak mati. Allah suruh Nabi jawab balik dekat mereka, macam mana hampa duk tunggu aku nak mati bila, aku pun duk tunggu hampa nak mati bila. Kata kat mereka macam tu. Kemudian mereka ni Allah turunkan hukuman. Yang pertama kepada mereka apa dia? Bila Nabi hijrah ke Madinah, tahun yang kedua hijrah, berlaku perang yang pertama, iaitu perang Badar. Dalam perang Badar tu Allah jatuhkan hukuman kepada puak-puak yang menentang Nabi ni, mati 70 orang dan juga ditawan 70 orang di dalam perang Badar itu. Sambung ayat tu dia kata, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Maka tiada menyuruh akan mereka itu oleh akal mereka itu dengan ini, iaitu dusta Nabi. Kata syair, kata Nabi majnun gila, kata Nabi kahin tok bomo dan sebagainya. Amhum qaumun ta'un. Tetapi mereka itu kaum yang sememangnya melampau hukum dengan dengki mereka itu kepada Nabi SAW. Tuhan kata apa? Sebahagian daripada kafir musyrikin ni, mereka ni bukan bodoh sehingga mereka boleh percaya kata Nabi ini macam yang orang tuduh. Orang kata Nabi gila, oh mereka kata Nabi gila. Mereka bukan orang bodoh, mereka nak kata Nabi gila.
Mereka ni bukan orang bodoh percaya orang kata Nabi ni tukang syair. Mereka percaya, mereka bukan orang bodoh. Tetapi mereka ni sebenarnya apa? Amhum qaumun ta'un. Tetapi mereka ni sebenar-benarnya adalah orang yang sengaja dengki, maka mereka melampau kepada Nabi. Hati kecil mereka tahu Nabi Muhammad ni orang baik. Tapi bila orang kata Nabi Muhammad gila, mereka kata Nabi gila. Tapi hati kecil mereka tahu kata Nabi Muhammad ni baik. Dalam Quran Tuhan kata apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad ni macam mana mereka kenal anak mereka. Daripada kecil Nabi Muhammad orang panggil Muhammad Al-Amin. Amanah, tak pernah cakap bohong, tak pernah kurang sopan, tidak pernah buat satu benda yang menjolok mata orang. Nabi Muhammad ni, depa kenal Nabi Muhammad ni daripada Nabi Muhammad beranak main kecil-kecil. Depa kenal Muhammad ni Muhammad Al-Amin. Depa kenal, hati depa mengaku benda tu. Tapi bila main Nabi Muhammad kata aku dilantik oleh Allah jadi nabi, depa kata Nabi Muhammad gila. Maknanya dia bohong diri sendiri. Diri dia sendiri kenal Nabi Muhammad tu baik, tetapi mulut dia kata Nabi Muhammad ni jahat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu. Am yaquluna taqawwala. Dan adakah berkata mereka itu telah berbuat-buat, yakni telah mereka reka ayat Quran ini dan kata akan dia Quran. Dia berkata Nabi Muhammad ni taqawwalu, dia reka. Perkataan Quran ni dia reka dan dia mendakwa kata ini Quran Allah wa turun. Sedangkan Nabi Muhammad reka, dia berkata begitu. Balla yu'minun, tetapi sebenarnya sengaja tak beriman mereka itu dengan Quran kalam Allah. Maka kata mereka itu Muhammad itu perbuat, yakni reka akan dia akan Quran itu. Depa orang Arab tuan-tuan. Depa orang Arab, depa dengar bahasa Quran dia depa tahu lah. Ini bukan manusia punya karangan. Quran ni dari segi balaghah, dari segi ketinggian sastra Arab dia, kalau orang Arab sendiri dengar, habis. Orang Arab sendiri, orang hadap cakap Arab, beranak-beranak mai keluar mai tu cakap Arab dah, sampailah dia tua dalam masyarakat Arab, bangsa Arab tu bahasa dia, bila dia dengar ayat Quran, dia tahu dah ini bukan manusia punya karangan, ini bahasa cukup tinggi. Tapi dia tetap kata Quran ni Nabi Muhammad reka. Dia kata di mulut dia, hati dia mengaku kata ini bukan ayat Nabi buat ni, ini mesti Tuhan bagi mai ayat ni, tapi tak mau nak beriman. Begitu. Kita ni orang Melayu, kita dengar kita tak arti nak beza Quran dengan hadis, dengan syair Arab, kita tak arti nak beza. Kita dengar kita buku Arab semua je. Tapi kalau orang Arab sendiri dia dengar, dia tak. Macam ulama hadis lah tuan-tuan, ulama hadis, orang yang memang alim dalam hadis ni. Kalau kita main baca dekat dia satu petikan kata-kata Arab, dengar dia tahu lah kata ini bukan hadis. Dia dengar dia tahu lah ini bukan hadis ni. Dia tahu lah. Pasal apa? Orang putih kata dia sound very funny. Dia bunyi tu nampak funny. Nampak ini bukan hadis. Hadis ni dia bukan macam bahasa Quran tinggi dia, tetapi dia ada dia punya lenggok bahasa dia. Orang yang ahli hadis dia dengar dia tak dengar, dia kata ni bukan hadis. Macam tu. Orang yang peringkat tu dia boleh membezakan antara ketinggian bahasa yang ada dalam Quran dengan bahasa biasa. Dia boleh beza. Maka orang-orang Arab zaman Nabi ada dulu, mereka memang tahu kata ini bukan manusia punya rekaan, tapi mereka kata Nabi reka benda ni. Mereka bohong diri sendiri. Begitu. Baik. Firman Allah, "Falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin." Maka hendaklah bawa datang mereka itu dengan Quran yang seumpama Quran yang Muhammad bawa datang itu, jika ada mereka itu benar sekalian pada kata Muhammad itu perbuat, yakni mereka Quran itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan cabar. Ayat ni banyak dalam Quran. Allah cabar balik orang yang duk kata Nabi Muhammad mereka Quran ni, Allah cabar mereka ni banyak kali dalam Quran. Di antaranya apa? Ni yang kita baca ni. Tuhan kata dekat mereka, "Falyatu bihaditsin mithli." Kalau hampa kata Quran ini Nabi Muhammad reka, hampa pergi reka mai satu ayat. Nak dengar hampa punya rekaan tara mana. Boleh tak lawan apa hak Nabi Muhammad duk baca ni? Dan mereka sampai akhir, mereka gagal untuk nak mereka satu ayat Quran. Gagal sehingga ke akhirnya. Dan pernah mereka pilih satu orang yang cukup
pandai bahasa pada zaman tu, hantar pergi kepada Nabi, jumpa Nabi, challenge Nabi dari segi ketinggian bahasa yang ada dekat dia ni. Sampai depan Nabi, Nabi baca sepotong ayat. Dia dengar ayat tu, dia kembali balik. Dia pandai tanya dia, wahai Abul Walid, nama dia, wahai Abul Walid, macam mana hang pukul Nabi tak tadi? Jawab Abul Walid ni, dia kata apa? Dia kata, dah, apa yang Nabi sebutkan tadi bukan bahasa manusia. Dia kata dulu. Bila dia jawab aja macam tu, dia kata dekat dia, wahai Abul Walid, kamu sudah kena sihir Muhammad. Dia kata. Itu orang yang dia pilih. Bukan orang lain pilih, mereka pilih. Dan mereka dah identify, mereka dah kenal pasti dah, ini orang paling pandai bahasa yang ada pada masa tu. Mereka hantar pergi. Kawan tu balik main hafak dekat mereka. Kawan tu kata, aku tak boleh lawan dia. Sebab bahasa yang Muhammad ucapkan tadi, itu bukan laisa min kalamin bashar. Dia kata itu bukan bahasa manusia. Dia kata, bila dia sebut macam tu, dia bangkah dia terus. Dia kata, hang sudah kena sihir Muhammad. Tuan-tuan bayangkan degil tu sampai macam mana. Degil, tak mau nak terima kebenaran. Sampai dah kalah hujah dah, tak mau terima. Demikian berlaku pada zaman Nabi SAW. Am khuliqu min ghairi syai'. Adakah dijadi, yang dicipta mereka itu dengan sendiri? Tuhan tanya. Tuhan suruh Nabi Muhammad ditanya mereka, hampa ni jadi sendiri kah? Hampa ni tak ada Tuhan bagi jadi, hampa jadi sendiri, betul ya kah? Kita tanya mereka. Am khuliqu min ghairi syai'. Adakah dijadikan hampa ni semua dengan sendirinya sahaja daripada ketiadaan suatu yang menjadikan hampa semua? Hampa ni sendiri jadi kan? Tak ada satu kuasa yang mencipta hampa kan? Kita tanya mereka kan? Tuan kata manusia ni kompleks. Manusia ni kompleks. Tuan-tuan nak buat satu batang tubuh manusia ni daripada bentuk fizikal dia, kepala dia dengan dada, tangan, dengan perut, dengan lutut, dengan kaki, dengan boleh berdiri, dengan boleh berjalan, boleh berlari, dengan boleh fikir. Hak tu pun dah susah dah. Belum cerita benda hak sulit-sulit yang ada dekat manusia ni lagi. Benda sulit-sulit, akal manusia. Ini benda sulit. Nak reka akal manusia ni senang tak? Nak jadikan manusia tu satu orang yang bijaksana, senang tak? Nak jadikan manusia ni satu orang yang mempunyai leadership, yang mempunyai karisma, yang boleh menjadi pemimpin, senang tak? Itu benda yang kompleks, benda yang rumit, benda yang susah yang ada dalam diri manusia. Manusia ni sendiri kan jadi benda-benda ni. Pen sebatang pun nak kena ada kelang buat. Ini manusia satu orang. Adakah dia jadi sendiri? Pen tu bukan ada apa pun. Satu ni dalam ada gangguan boleh dia buat tulis. Hak tu pun nak kena ada satu kelang nak buat peluang dia. Benda yang semudah pen tu kena ada kelang nak buat peluang dia. Benda yang serumit manusia ni tak perlu kepada satu orang nak mencipta dia. Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi tanya kat mereka ni, hampa ni jadi sendiri kan? Tak ada siapa, tak ada satu kuasa kan yang menjadikan hampa. Kerana itu i'tiqad mereka. Firman Allah, am humul khaliqun, ataupun mereka yang menjadikan diri mereka sendiri. Adapun manusia ni dia rasa macam dia yang mencipta manusia. Dia kata aku menikah dengan bini aku cipta anak aku. Adakah dia rasa lagu tu? Dia rasa dia mencipta anak dia. Manusia kadang-kadang kita pernah baca hadis dalam Sahih Muslim, ada cerita satu hadis tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman hebatlah. Nabi Sulaiman ini satu nabi yang Allah bagi dekat dia satu benda yang cukup hebat. Dia boleh communicate, dia boleh bercakap, dia boleh berkomunikasi dengan semua makhluk. Tarzan boleh bercakap dengan harimau je, boleh bercakap dengan singa saja. Dia buat cerita dongeng. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bukan setakat dengan menatang-menatang ni. Cerita terang-terang kita baca Quran. Kita baca Quran, cerita dalam surah An-Nam, surah Semut. Macam mana Nabi Sulaiman itu bawa bala tentera dia naik kuda ni, sampai satu tempat dia angkat tangan, suruh semua orang berhenti. Semua kuda tentera dia semua berhenti. Pasal apa? Nabi Sulaiman dengar di telinga dia, Raja Semut bagi arahan kepada semut ni, cepat jalan. Dia kata, kerana Sulaiman dengan tentera dia nak lalu, takut kena pijak mati. Nabi Sulaiman suruh stop, bagi semut dia lintas semua habis dulu, baru terus perjalanan.
Benda ni bukan main dalam hikayat Malin Deman ataupun Awang Sulung Merah dah. Benda ni cerita dalam Quran, surah An-Nam, surah Smut. Kalau tak percaya yang tu, lempang pun Quran lah, tak usah mengaku orang Islam lah. Betul tak betul? Kalau tak percaya, cerita kata Nabi Sulaiman tengah naik kuda ni, tahu dia suruh semua orang berhenti, pasal semut nak lintas. Benda tu disebut dalam Quran. Kalau kita tak percaya cerita tu, kita akan merepek lempang pun Quran. So, Quran cerita benda tu. Tak usah duk ambil Quran simpan dalam rumah. Tak usah duk ambil Quran duk peluk di dada. Tak usah bila ada orang mati duk buka Quran baca. Tak usah duk ambil sepotong-sepotong ayat Quran duk kubur dinding rumah. Tak usah. Pasal apa? Pasal kita tak percaya Quran. Kalau kita betul percaya Quran, kita kena percaya semua. Kita tak boleh percaya ayat kursi saja. Kita tak boleh percaya ayat 1000 dinar saja. Kita kena percaya semua Quran. Maka dalam Quran itu menceritakan Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semua makhluk. Bahkan Allah bagi izin kepada Nabi Sulaiman bukan bercakap kepada semut saja. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan angin. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semua makhluk. Allah izinkan dia untuk nak dapat keistimewaan itu. Nabi Sulaiman alaihi salam satu hari dalam Sahih Muslim hadis menceritakan, satu hari Nabi Sulaiman cakap ni agak terjuah sikit. Cakap tu agak manusia. Dia kata apa? Dia kata dia ada isteri ramai. Dia kata malam ni, dia kata aku akan tidur dengan semua isteri aku. Dan aku akan pastikan tiap-tiap isteri aku melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki ni semuanya akan jadi orang hebat esok ni. Dia bercakap macam tu. Nabi Muhammad cerita benda ni kepada sahabat-sahabat. Sahabat kita Nabi Sulaiman dulu cakap macam ni. Dia kata, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, semua isteri yang dia tidak melahirkan anak, melainkan seorang saja. Itu pun anak yang dilahirkan itu anak timun, tangan tak ada, kaki tak ada. Nabi Muhammad kata dekat sahabat ada di depan ni, Nabi Muhammad kata, kalaulah sekiranya Sulaiman kata insya-Allah, kalaulah sekiranya Sulaiman kata insya-Allah, jika diizinkan Allah, aku akan dapat anak laki-laki yang hebat-hebat, mungkin Allah tak akan bagi kat dia benda macam tu. Nabi Muhammad kata dekat sahabat-sahabat dia ni. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa kata apa? Manusia ni Allah bagi apa pun dekat kita, still Allah pegang kita. Jangan ingat hari ni Allah bagi dekat kita duit ringgit sampai berjuta-juta, kita ni jadi macam ayat yang kita baca dalam surah Al-Alaq tadi. Dia kata apa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia rasa dia sudah kaya, dia sudah cukup, dia tidak perlu Tuhan dalam hidup dia. Jangan macam tu. Pasal apa? Tuhan pegang kita juga. Dia bagi macam mana duit pun, dia pegang kita. Dia bagi kita sehat macam mana pun, dia pegang kita. Dia bagi apa pun dekat kita, dia pegang kita. Kita sampai bila-bila kita hamba dia, kita kena taat dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ayat-ayat yang kita baca ni, dia nak cerita tentang benda ni. Allah suruh Nabi Muhammad berkata, amhumul khaliqun, ataupun mereka yang menjadi diri mereka itu sendiri, yakni tiada terima akal. Dia kata benda ni tak logik. Manusia menjadikan manusia sendiri, tak logik. Tak logik. Tak mungkin manusia boleh mencipta manusia. Tak mungkin benda ni, tak logik. Ada suatu benda dengan tiada yang menjadikannya. Tidak mungkin, tidak logik satu benda boleh ada tanpa ada orang yang mencipta dia. Tak mungkin. Tuan-tuan, siapa yang main teroka Taman Krian dulu ni? Siapa orang yang mula-mula dulu, yang initial pembinaan surau Taman Krian ni? Dia mesti ada orang. Dia mesti ada sejarah, dia mesti ada. Siapa dia orang yang mula-mula dulu ni, yang mengeluarkan idea kata kita kena buat satu surau di taman kita ni? Siapa dia? Dia mesti ada seorang. Dia mesti ada seorang, kemudian disokong oleh sekumpulan orang, kemudian atas daya usaha susah payah sekumpulan ini, maka akhirnya kita nampak apa yang ada depan mata kita tadi. Dia mesti ada. Tidak ada satu benda jadi sendiri kadang. Ini memang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi satu peraturan Allah. Dia perlu ada sebab dan musabab untuk nak jadi satu-satu benda. Dia kata atau sesuatu itu boleh menjadi diri sendiri, maka tak dapat tidak bagi setiap sesuatu itu mesti ada yang menjadikannya. Mesti ada.
Metropol ni bukan kata main-main tengok ada atas meja ni. Ni pergi beli ni. Pergi beli. Kena cari duit, kena pergi beli, kena main pula, kena pasang, wiring semua kena buat. Kena ada orang nak buat apa pun. Kitab nak kita duk baca ni. Bukan kata gonyoh-gonyoh mata duk ada. Ada satu orang yang ambil inisiatif dia tulis kitab ni. Dia ada satu kelang yang mencetak kitab ni. Dia kena ada satu orang yang menjual kitab ni di kedai. Benda ni mesti ada orang yang memulakan dan menjadikan dia. Ini benda yang dia beritahu, iaitu kemunculannya ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan langit bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Maka kerana apa tiada tauhid mereka itu kepada Allah? Kalau dah kita tahu macam tu, pasal apa yang kita tak mau tunduk kepada Allah? Heran. Pasal apa kita tak mau tunduk kepada Allah? Pasal apa bantah sangat kita ni dengan Allah? Dan tiada beriman kita dengan Allah, dan tiada beriman kita dengan Rasul, dan tiada beriman kita dengan Quran. Dia kata pasal apa jadi macam tu? Allah pun kita tak mau pakai, Nabi pun kita tak mau pakai, Quran pun kita tak mau pakai. Pasal apa kita jadi macam tu? Tuhan tanya benda ni. Tuhan seolah-olah buat heran dengan perangai manusia ni. Begitu. Firman Allah, am khalaqus samawati wal ard. Adakah depa yang menjadikan langit dan bumi? Tuhan duk melarat lagi. Duk suruh Nabi Muhammad pergi tanya lagi puak ni. Ni langit bumi hampa duk pijak ni hampa buat kan? Langit hampa duk tengok duk ada terbentang luas di atas ni, bumi yang hampa duk pijak, duk merangkak, duk pergi cari makan sana sini ni semua ni hampa buat ke? Pak hampa buat ke? Cik Wan hampa buat ke? Siapa buat ni? Langit bumi yang ada ni? Maka tiada kuasa menjadi keduanya melainkan Allah jua yang menjadikannya. Dia kata Allah aja yang buat benda ni. Manusia tak boleh buat benda ni. Tuan-tuan, tuan kata langit bumi besar sangat. Besar sangat langit dan bumi ni. Nyamuk sekok boleh tak buat? Nyamuk aja. Tuan-tuan cerita pasal langit bumi. Nyamuk sekok boleh buat tak? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Manusia tak akan mampu nak buat benda ni. Maka kerana apa kamu tiada sembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dah tahu macam tu pasal apa yang tak mau sembah Allah? Duk bantah Allah pasal apa? Balla yuqinun. Tetapi tiada yakin mereka itu dengan Allah, Tuhan yang menjadikan mereka itu. Dan jika yakin, nescaya beriman mereka itu dengan Nabi, dan beriman mereka itu dengan kitabnya, yakni Al-Quran. Kalau kita yakin dengan Allah, apa juga kita kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Habis cerita, tak boleh cakap banyak. Itu kalau kita yakin. Firman Allah, am 'indakum khazainu rabbik. Tuhan sambung lagi. Dia kata, adakah pada sisi mereka itu ada khazanah, iaitu tempat simpan rahmat Tuhan kau? Tuhan suruh Nabi Muhammad ditanya golongan yang bantah ni, hampa adakah satu khazanah yang hampa pegang? Hampa adakah satu khazanah yang hampa pegang? Maksudnya perbendaharaan. Hampa rezeki manusia hampa kontrol ke? Dia nak tanya yang tu. Manusia ni duk dapat rezeki, kita semua ni ada rezeki. Ayam, itik, burung lah apa semua menatang hak hidup di atas muka bumi ni ada rezeki dah. Rezeki ni manusia ke yang kontrol? Manusia tak boleh kontrol rezeki. Nelayan yang duk turun ke laut duk cari rezeki tu pun kadang-kadang turun balik saja. Padahal ada ikan ada dalam laut tu, sotong ada dalam laut tu, ketam ada dalam laut tu, turun pergi balik bot kosong, tak dapat hasil. Pasal apa? Pasal rezeki Allah tak bagi, hang balik saja. Tak semestinya hang turun tu hang boleh bawa balik rezeki. Kalau Allah tak bagi, hang balik saja. Tapi kalau Allah nak bagi, dia bagi macam-macam cara dia boleh bagi. Macam-macam cara Tuhan boleh bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka pada tangan mereka itu yang tiada mahu beriman dengan engkau itu ada khazanah. Wahai Muhammad, cuba tanya mereka ni, adakah dalam tangan mereka itu khazanah? Muhammad pergi tanya mereka, daripada kerjaan jadi Nabi dan daripada kerjaan memberi rezeki dan lainnya. Kedua-dua itu tiada lah. Kedua-duanya itu tiada dapat mereka itu beri kepada siapa-siapa yang mereka suka. Manusia tak boleh bagi rezeki kepada siapa yang dia suka. Anak kita lega, kita boleh pergi mengaji. Kita boleh pergi mengaji. Daripada dia kecil-kecil, umur 4 tahun, hantar pergilah tadika pergi mengaji. Nak pergi cerdik cepat. 4 tahun masuklah tadika. Orang lain 6 tahun, kita 4 tahun hantarlah nak bagi anak kita jadi profesor, jadi orang bijak pandai cerdik.
Anak kita jadi cerdik. Alhamdulillah, dengan izin Allah, anak kita jadi cerdik. Dah habis dah mengaji, keluar universiti, dapat degree, dia pegang degree electrical engineering, electronic engineering, chemical engineering, macam-macam engineering pegang tak ada kerja. Tak ada rezeki. Dia dapat takat degree aja. Nak gunakan perantaraan degree itu untuk nak pergi cari kerja yang nak mendapat rezeki tak ada. Duk kawat pergi interview ni sampai dapat kasut. Pergi Kelang ni, pergi interview jabatan kerajaan, pergi sana tentang mana orang abang apa, tak ada kerja. Heran sungguh. Kawan sama mengaji dengan dia, berhenti masa tingkatan 5, masuk kerja Kelang, lah jadi senior technician, gaji 4,000 lah. Ni dia lihat satu kelas dengan kawan tu mengaji, dia mengaji pandai, dia sampai dah masuk, sampai luar negeri, balik main ijazah apa semua betul. Ni dia tak dapat kerja. Kawan dia hak berhenti masa tingkatan 5 hari tu ni, pergi masuk kerja Kelang awal, dia dah mengaji 4-5 tahun, kawan ni kerja 4-5 tahun, kawan ni dah jadi kanan dah senior technician, gaji 4,000 dah. Dia ni dah untung ijazah puntin, merata dah tak ada kerja, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak yang kata rezeki ni? Tuhan dia boleh buat macam tu. Tuhan nak bagi rezeki dekat budak SPM ni. Dia tak mau bagi lagi rezeki dekat budak yang degree holder ni. Tuhan nak buat macam tu. Dia nak test kawan ni tengok, hang boleh sabak sarang mana. Dia nak test kawan ni mengaji tak tinggi mana, tapi Tuhan bagi kat dia sampai macam tu. Cari kerja tak dapat. Hamba Allah yang senior technician ni, kementeriannya pergi minta kerja Kelang lain pula. Dengar-dengar pula dapat 7,000 pula. Tak faham tuan-tuan. Tak faham. Pasal apa? Pasal kita tak relate benda ni dengan agama. Kalau kita relate dengan agama, kita faham rezeki dia. Memang rezeki dia. Mengaji SPM tu kan, rezeki dia. Saya jumpa satu sahabat baru ni, kerja 2 feri Pulau Pinang. Tanya dia gaji berapa? Boleh lah Ustaz. Dia kata, abang nak hidup Sarah nak bina boleh lah. Kita tak puas hati, kita nak tanya orang jahat kita ni pun. Dia kata 3,000 lah. Saya ada 3,000 dah. Boleh lah Ustaz. Saya ni bukan mengaji, saya kata Jahannam ya Ustaz. Dia kata, saya kata Jahannam ya. Saya start dengan pergi kerja di syarikat kapal orang putih. Dia kata, saya kerja cuci dok ke dek kepada pergi. Kerja dulu cuci tu kan. Lepas tu toki bos orang putih tu dia syong kat saya, tak tahu lepas tu cuci lantai. Ni aja. Dia syong dekat saya. Dia panggil saya bagi kerja tinggi sikit lagi. Tolong kita kapal tu. Lepas tu dia hantar saya pergi kursus, dia kata di England. Hantar saya kursus di England apa? Lagu tu saya saja lah Ustaz nak jadi rezeki saya. Boleh lah Ustaz. Dia kata 6,000 sebulan kali. Abang ni. Boleh lah Ustaz. Dia kata 6,000 sebulan. Tuan-tuan, ingat satu yang rezeki Tuhan bagi kat dia. Rezeki tuan-tuan, Tuhan nak bagi kat dia. Ni hafal balik ijazah main duk bawa ni sampai ijazah tu pun duk tangan berpeluh basah sampai hilang tak buat. Nama dia terpadam menjadi nama online dah. Duk bawa tak dapat kerja. Kita nampak dah rezeki Allah nak bagi ni. Dia nak bagi dekat siapa, dia bagi. Siapa yang tak dapat bukan makna Allah benci, tapi Allah nak test dia, nak tengok sabak tak mana dengan ujian Tuhan ni. 2 tahun balik tak ada kerja ni. Duk jadi guru sandaran tidak terlatih di sekolah saja. Dibanding dengan kerja duk jadi guru sandaran dengan senioriti dah hobi 2 tahun dah dengar. Tuhan tak bagi lagi. Satu time mungkin Tuhan nak bagi. Bila? Hanya Tuhan yang mengetahui. Tapi soalnya apa? Khazanah ataupun perbendaharaan rezeki itu Tuhan tak. Kita biasa dengar dalam masyarakat kita orang duk bercakap kata tu mengaji sama dengan saya. Tu nak kata pandai taklah terang mana, nak kata bodoh taklah dia kata. Tapi lagu tu lari dia kata. Hidup senang. Cuma yang saya boleh habaq satu lah, masa duk mengaji dulu dia duk pokok nak mengambil. Saya ni boleh lah, dia kata ada 10 ke atas lah, dia kata. Tapi saya lagu saya, dia kata. Nampak tuan? Tuhan nak bagi kat kau tu. Inilah yang dia beritahu kat kita ni. Dia nak abang apa? Dia kata rezeki, perbendaharaan rezeki ni, dia kata apa? Keduanya, yang ni soal nak melantik jadi Nabi
Dan soal nak memberi rezeki ni, dia kata Allah saja yang boleh bagi kepada siapa-siapa yang dia suka. Begitu. Am humul musaitirun, ataupun mereka yang dapat kekerasan dan kekuasaan. Am lahum sullamun yastami'una fihi, atau ada bagi mereka itu tangga untuk nak naik ke langit, nak mendengar wahyu dan kalam malaikat, sehingga dapat mereka itu lawan bantah dengan Nabi. Allah jabat suruh Nabi ditanya mereka, hampa ni yang tak mau nak dengar aku duk baca wahyu Tuhan ni, hampa ni lebih special daripada aku ke? Hampa ada satu tangga ke boleh duk naik tangga tu pergi dengar sendiri wahyu daripada Tuhan? Nampak? Tuhan cabar ni dah semakin sinis dah. Semakin sinis dah Tuhan cabar orang yang tak mau beriman. Lah ni Nabi Muhammad bila baca ayat Quran. Ayat Quran itu wahyu daripada Allah. Hampa tak mau pakai. Awak hampa ni lagi special ke daripada Nabi Muhammad? Hampa sendiri boleh pergi ambil wahyu tanpa mau dengar daripada Nabi? Hampa ada tangga kah tu? Dia tanya dalam ayat tadi ni, am lahum sullamun yastami'una fihi, ataupun ada bagi mereka itu tangga untuk nak naik ke langit, nak mendengar sendiri wahyu dan kalam malaikat. Hampa sendiri boleh dengar direct daripada Tuhan ke? Maka hampa tak payah dengar daripada Nabi Muhammad. Tuhan tanya macam tu, sehingga dapat mereka itu lawan bantah Nabi. Kerana hampa dapat direct daripada Tuhan, maka hampa boleh main challenge dengan Nabi. Awak hampa ni lebih special, lebih istimewa daripada Nabi ke? Tanya dulu. Dan macam orang hari ni lah, sebahagian dia pertikai ni ayat-ayat Quran hadis ni, dia pertikai. Pasal apa? Pasal dia berasa macam hak Quran tulis dia tak tahu apa kena, hak dia tahu ni kena lagi. Ada orang dia main perasaan macam tu. Dia baca satu hadis tu, dia baca tu, dia ada satu perasaan dalam hati dia hadis ni tak sesuai ni lah ni. Dia main bintasan tu dalam hati dia kata dia pandai pada Tuhan. Itu ayat yang mudah fahamnya macam tu. Dia kata dia lebih pandai pada Tuhan. Lihat Tuhan abang ni. Tak, dia kata mungkin 1000 tahun dulu sesuai lah, dia kata, but not now. Bukanlah, dia kata. Perasaan tu perasaan apa? Kalau dimudahkan cakap, dia perasan kata dia lagi pandai pada Tuhan. Kerana Tuhan buat turun satu ayat yang tak sesuai tahun 2008. Ayat ni sesuai tahun 1400 tahun dulu. Mungkin masa tu sesuai. Dia kata tak sesuai. Manusia yang macam ni yang duk kena cabar dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ni. Dia kata falyati mustami'uhum bi sultanin mubin. Maka hendaklah bawa datang oleh orang yang mendakwa dengan wahyu ataupun dengan malaikat itu akan keterangan, akan bukti yang kuat supaya mukjizat Nabi Muhammad iaitu Quran itu boleh diatasi, dan juga mukjizat belah bulan yang ada pada Nabi itu boleh diatasi. Kalau betul apa yang mereka kata, mereka buat main bukti. Challenge Nabi ni. Challenge Nabi. Dan buktikan kata mereka dapat direct daripada Tuhan. Maka mereka tak perlu pakai Nabi. Allah kata macam tu. Firman Allah, am lahul banat walakumul banun. Ataupun kamu kata bagi Allah itu ada anak perempuan dan kamu ada anak laki-laki, dengan sangka kamu maha suci Allah daripada barang yang sangka mereka itu. Ini orang-orang kafir musyrikin. Mereka kata Allah ada malaikat. Malaikat tu anak perempuan Tuhan. Mereka kata. Sedangkan dalam masyarakat dia sendiri, dia tak suka anak perempuan. Kalau dia belajar sejarah Islam, orang-orang Arab jahiliah, dia dapat anak perempuan tu satu aib. Dia tak suka anak perempuan. Dia mau anak laki-laki. Boleh menggantikan dia. Jadi pimpinan kaum, jadi apa, jadi orang yang gagah, perkasa. Bila bini beranak, bila bini bersalin, orang abang tak kata anak perempuan, muka merah padam. Aib dapat anak perempuan. Sebab bagi mereka budak perempuan ni memang tak ada lain melainkan nak bawa malu kepada keluarga. Itu saja perempuan. Mereka sendiri tak mengiktiraf kedudukan orang perempuan dalam masyarakat. Tiba-tiba mereka kata Allah ada anak perempuan. Tidakkah itu satu penghinaan kepada Allah? Dia kata malaikat tu anak perempuan Allah. Hang sendiri tak suka anak perempuan, hang pergi kata Tuhan ada anak perempuan. Hang menghina Tuhan. Ini yang Allah sebut dalam ayat ni. Firman Allah, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ataupun engkau wahai Muhammad minta daripada mereka itu upah atas engkau bawa agama dan membawa tauhid itu, maka mereka itu kena bayar
dan menjadi satu berat ke atas mereka itu, ataupun menjadi satu punca, menjadi satu sebab yang tiada mereka itu mau masuk Islam. Tuhan tanya apa? Muhammad, hampir tanya mereka. Yang mereka tak mau ikut Islam ni pasal apa? Pasal kena bayar duit ke? Nabi Muhammad tu mai duk dakwah hampa ni, Nabi Muhammad kutip duit ke? Ni hak mana mai ni tolong bagi seorang RM1 upah kepada Nabi mai berdakwah. Adakah Nabi Muhammad buat kerja macam tu? Nabi Muhammad tak pernah minta duit atas dakwah yang dia buat. Nabi Muhammad yang tak minta duit ni pun hampa tak mau ikut dia. Apa ni hampa ni? Tuhan suruh Nabi bertanya macam tu. Kalau tidak, kerana Nabi minta duit itu menjadi satu reason, menjadi satu excuse, menjadi satu alasan kepada mereka untuk tak mau ikut. Oh leceh, hampir dengar ceramah dia kena bagi duit. Mereka jadikan duit itu sebagai satu alasan untuk mereka tak mau dengar. Lah ni free. Nabi Muhammad main cakap agama dakwah mereka ni free. Tu pun tak mau ikut. Apa ni? Tuhan kata. Pergi tanya mereka macam tu, wahai Muhammad. Am indahumul ghaib fahum yaktubun, ataupun kerana ada pada sisi mereka itu ilmu, maka mereka ketahui yang ghaib-ghaib, maka mereka itu menyurat, yakni menulis, ambil sekalian, sehingga dapat mereka itu lawan berbantah dengan Nabi SAW pada bangkit kubur dan pada segala kerja akhirat. Ataupun mereka ni ada terima benda-benda ghaib, maka dengan apa yang mereka terima secara ghaib tu, mereka boleh lawan berhujah dengan Nabi. Adakah mereka terima apa-apa sesuatu yang ghaib daripada selain sumber Nabi? Tuhan suruh pergi tanya mereka ni. Am yuriduna kaidan fallazina kafaru humul makidun, ataupun menghendaki mereka itu akan tipu daya hendak binasa engkau ya Muhammad, maka segala orang yang kafir itu, mereka itulah yang kena binasa sekalian di dalam perang Badar. Maka dipelihara Allah akan Nabi SAW. Tuhan kata ataupun sebenar-benar mereka ni mereka tak suka kat Nabi, mereka bercadang nak melenyapkan Nabi. Adakah itu sebenarnya? Bukan soal Quran tak betul, bukan soal hak Nabi cakap tak betul, bukan itu soalnya. Soalnya ni mereka tak suka Nabi, itu soalnya. Adakah itu sebenarnya? Tuhan tanya. Dan kadang-kadang kita tak suka kat satu orang, 1000 keburukan kita timbul kat dia. Hak kita kata 1000 keburukan dekat dia tu, adakah betul itu keburukan dia? Kadang-kadang 1000 hak kita kata tu adalah 3 betul. Lagi 997 tak betul. 3 aja betul. Tapi yang hang kata kat dia macam-macam sampai 1000 kata nista hang bagi kat dia ni betul-betul pasal apa? Adakah kerana kawan tu tak betul? Bila dia tiada cakap bukan kerana tu, kerana dia tak suka kawan tu, itu sebenarnya. Kerana tak suka, itu yang cerita segala yang buruk dekat dia. Ini manusia. Manusia memang begitu. Kalau dia suka satu orang, dia cerita ni habis punya baik. Tapi kalau dia tak suka satu orang, dia cerita segala yang buruk. Itu perangai manusia. Maka inilah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tak suka dekat Nabi. Pasal apa? Apa pokok pangkal masalah mereka tak suka dekat Nabi? Sebab mereka melihat Nabi ni nak main mengambil kepimpinan Arab daripada tangan mereka. Mereka tak suka yang tu. Maka kerana tu Nabi kata apa pun mereka kata tak betul. Walaupun yang Nabi kata itu betul. Inilah yang Tuhan last sekali Tuhan kata apa? Betul-betul hampa ni betul apa? Adakah pasal Quran ni tak betul dan sebagainya, ataupun betul-betul hampa tak suka dekat Muhammad pun? Nabi kata. Lepas sendiri kata, pasal apa yang pilih Muhammad? Muhammad ni siapa? Anak yatim. Pasal apa kalau nak bagi jawatan Nabi, nak bagi tugas Nabi ni, siapa tak bagi kat kami? Kami ni orang besar dalam masyarakat ni. Ada pun persoal benda ni. Allah nak bagi dekat Nabi Muhammad, Allah tak mau bagi dekat hang. Nak buat macam mana? Itu saya cerita dia. Firman Allah, am lahum ilahun ghairullah, ataupun ada bagi mereka itu Tuhan yang lain selain daripada Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada barang yang mereka syirik, yang mereka sekutukan Allah dengan segala yang disembah oleh kafir-kafir itu. Wa in yarau kisafan minas samai saqitan yaqulu sahabun markum. Dan jika lihat mereka itu seketui azab turun daripada langit jatuh kepada mereka itu, sebab tak beriman mereka, sebab mendustakan Nabi akan mereka itu, nescaya kata mereka itu, ini awan berketul, kami perbuat ubat dengan dia, dan tiada beriman mereka itu. Allah hantar main azab dekat mereka, mereka kata ini tak ada apa-apa bagi kami, ini benda ni kami ambil buat ubat, tak ada apa. Azab dah main dah, tu cakap besar lagi. Ini yang kata manusia pada zaman itu. Firman Allah, fadzarhum
hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Inilah Tuhan kata apa? Maka tinggallah olehmu wahai Muhammad akan mereka itu. Sudahlah, cakap dah kering-rengkung dah, berhujah ni habis, segala macam hujah dah keluar dah, terang dah. Mereka tak mau juga nak ikut apa yang Nabi bawa. Allah kata dekat Nabi Muhammad, fadarhum, tinggallah mereka ni. Dia orang tak boleh buat apa dah. Itulah sekali Tuhan kata apa? Fadarhum, maka tinggallah mereka ni wahai Muhammad, sehingga bertemu hari yang mereka itu padanya mati sekalian dengan kufur mereka itu, kerana melampaui mereka itu pada kufur dan dusta Nabi dan dusta Quran. Nabi, Allah kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tinggal daripada ni. Esok akan main satu hari mereka jumpa aku tahulah nak buat apa kat mereka. Habis. Last kali kita pun kalau bercakap dengan orang, kita berhujah dengan orang, kita terang dekat orang, dia ada dia punya limit dia. Dia ada limitation, dia ada satu had dia. Bila sampai satu tahap, sampai nak jadi bergaduh kali, kita pun tak mau. Kita kata tak apalah, aku teranglah, habislah kat hang. Apa yang sepatutnya aku terang. Lalu sepulang dekat hang lah. Jalan mana hang pilih, hang jalanlah dengan jalan tu. Aku dengan jalan aku. Habis, selesai. Lepas tu, Tuhan akan handle dia ni macam mana. Tuhan akan handle dia. Kita tak ada sakit kepala dah dengan dia ni. Tuhan akan handle dia. Mana Tuhan nak bawa pergi, apa Tuhan nak buat kat dia, itu Tuhan punya urusan. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yansarun. Iaitu hari yang tiada memberi kaya dan tiada menolong daripada mereka itu oleh tipu daya mereka itu akan suatu, dan tiada mereka itu dapat tolong yang boleh melepaskan mereka daripada azab Allah di akhirat itu. Tuhan kata dia akan main hari di mana hang tak boleh buat apa. Orang yang hang kenal tak boleh tolong hang. Duit ringgit hang tak boleh membantu hang. Bila main hari itu, aku yang akan tahu apa aku nak buat dekat depan ni. Tuhan kata, wa inna lilladzina zalamu azaban duna zalik, dan bahawa bagi segala orang yang zalim dirinya, yakni dengan kufur Allah dan kufur kepada Nabi, ada azab lain daripada yang demikian itu. Yakni di dunia diazab mereka itu dengan lapang, dengan kemarau 7 tahun di Makkah, yakni dahulu daripada hijrah Nabi ke Madinah, dan dengan kena bunuh dalam perang Badar pada tahun yang kedua daripada hijrah. Bagi mereka ni, akhirat tentulah satu azab duk tunggu. Atas dunia pun Tuhan nak bagi. Atas dunia Tuhan bagi kemarau 7 tahun sebagai satu hukuman kepada mereka. Atas dunia Tuhan bagi dekat mereka ni lapang kerana kemarau tu. Atas dunia ni Tuhan dah bagi dah mereka ni terlibat dalam perang Badar, mati dalam perang Badar. Mati orang Islam, mati syahid. Mati mereka, mati kata. Itu hukuman yang Allah kenakan dekat mereka. Akhirat itu lagi besar punya azab duk tunggu kat mereka. Dunia pun dah kena, akhirat lagi satu azab duk tunggu nak kena. 2 azab Tuhan janji akan kena dekat mereka ni. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka, yakni kafir itu, tak tahu dan tak yakin mereka dengan turun azab ke atas mereka itu di dunia dan di akhirat, sebab tak beriman mereka itu. Kesian kat mereka. Kita betul, kalau kita ada kawan yang bukan Islam, kesian kat mereka. Dia pun bagus dengan kita. Satu kawan yang kita boleh berkawan dengan dia. Kadang-kadang susah kita, dia boleh tolong. Kita dengan dia ni kira kawan dah cantik dah, tapi kita duduk try nak ajak masuk Islam, dia tak mau. Kesian. Kita dah pernah dah bawa pergi kedai, duduk sembang makan, kita duduk kata kat dia, tak pernah teringatkan dalam hati orang sekali kita nak masuk Islam. Kita tanya macam tu, dah lama cakap macam tu kan. Kita dah cerai dah pergi cari satu buku bacaan apa-apa yang agak-agak untuk dia baca, dia mudah faham, kita bagi dah kat dia. Bagi kat dia, dia ambil, dia baca, tak baca kita tak tahu. Kita jumpa pula dia sekali lagi, kita tanya, baca tak buku yang saya bagi hari itu? Kita ni bukan apa, kita kesian kat dia. Kalau boleh lah atas dunia kita kawan dengan dia, kalau boleh akhirat itu, kalau dia masuk Islam, kita nak kawan lagi dengan dia di sana. Tapi dia ni apa dia? Dia sebut di sini, sebab tiada beriman mereka itu. Maksud dia tak ada iman, dia tak erti benda ni, maka dia tak mau nak ikut ajakan kita ni. Ini yang terjadi. Wasbir li hukmi rabbik, dan sabarlah olehmu wahai Muhammad bagi hukum Tuhan engkau, iaitu dengan takhirkan, membinasakan mereka itu.
Allah kata dekat Nabi Muhammad, sabar sah. Mereka memusuhi engkau. Aku boleh idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aku kata binasa mereka dan mereka binasa. Aku boleh kalau aku nak buat. Tuhan kata, tapi aku tak buat lagi. Aku tak akhirkan kebinasaan mereka ni. Aku tak akhir kebinasaan mereka. Mereka ada banyak masa nak menyakitkan engkau, wahai Muhammad. Sabar atas apa yang mereka buat. Sabar tak, Tuhan kata. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, dan jangan engkau susah hati dengan mereka itu. Fa innaka bi a'yunina, maka bahawa engkau, wahai Muhammad, di depan mata kami. Tuhan kata, tak apa. Mereka buat apa pun, kami duk ada. Tuhan kata, aku duk tengok ni apa yang mereka buat, apa rencana mereka, semua aku tengok. Jangan takut. Ini yang jadi di Pakistan ni. Benazir Bhutto Bani mati. Buta-buta pergi tuduh Al-Qaeda. Buta-buta pergi tuduh. Bukan ada bukti pun. Tak ada satu bukti. Duduk, lebih dua ya. Buat balik jawapan penjelasan kata doa sebenarnya bukan Al-Qaeda, kata dia tak terlibat dan sebagainya pun tak kira, tuduh juga. Tuduh orang yang kena ikat kaki, kena ikat tangan, tak boleh buat apa. Itu nasib. Dalam dunia dia punya nasib dia macam tu. Nasib sudah jadi macam tu. Tahkah ini rencana Amerika? Siapa tahu? Tahkah ini rencana Amerika? Amerika boleh tengok kat Pakistan ni negara orang Islam. Negara orang Islam. Pervez Musharraf tu Islam. Nawaz Sharif tu Islam. Benazir Bhutto tu Islam. Setara mana Islam dia, Allah saja yang tahu. Yang kita tahu dia Islam. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap dia Islam. Setara mana Islam dia, kita bukan kata Islam dia, Islam kita pun kita tak tahu setara mana. Kita seronok pasal mereka tiga-tiga orang Islam. Kita seronok. Orang yang tak seronok dengan mereka siapa? Amerika tak seronok. Pasal apa dia tak seronok? Dia bukan tak seronok kat tiga ni. Dia tak seronok sebab Pakistan ini negara yang diperintah oleh orang Islam, dan Pakistan ini negara nuklear dalam dunia. Dia tak suka benda ni. Maka dia akan buat apa cara nak bagi hampa bergaduh sama-sama. Hampa tuduh orang. Dia mau macam tu. Siapa boleh nafikan kalau sekiranya kata Amerika yang hantar agen dia pergi pam tembak bagi mati, lepas tu hampa sama hampa lawan tuduh lah. Dia yang merencanakan benda ni. Siapa tahu? Siapa tahu kalau sekiranya dia buat macam tu? Dan inilah yang berlaku. Cerita yang kami terbang di langgar apa dia punya World Trade Center tu. Siapa punya kerja? Siapa tahu? Siapa yang kena tanggungjawab kepada benda tu, dituduh, di apa semua, siapa dia? Ada pihak kena tanggungjawab. Tapi yang buat siapa? Sampai lepas benda tu baru duk keluar balik main satu bukti-bukti yang menunjuk kata benda tu dia rencanakan oleh Amerika sendiri. Abang duk bunyi. Tapi pihak kena tuduh lah. Nampak? Inilah. Kita ni orang Islam macam duk atas satu papan catok. Dan yang duk main kita ni Amerika, kuasa besar dunia. Dia nak tolak gajah pergi ke mana, dia nak tolak kuda pergi ke mana, dia nak tolak queen pergi ke mana, dia nak tolak king pergi ke mana, dua atas papan dia. Dia tolak ni apa bergaduh sama apa, dia tolak sini apa bergaduh sama apa, dia tolak sini apa bergaduh sama apa. Dia duk overview papan catok tu. Kita ni ibarat dia macam tu. Inilah yang Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata apa? Menjelang akhir zaman ni, umat Islam ni akan jadi macam laut dikelilingi oleh musuh. Jadi macam laut makan, macam ikan temenu, macam ikan bakar. Macam kita ni jadi macam tu. Ikut dia nak cubit tak mana. Dia nak korek biji mata, luluh dia korek biji mata. Dia rasa macam nak rebuk dalam perut makan, dia rebuk dalam perut. Dia rasa macam nak kepak ekor makan, dia kepak ekor dia makan. Kita ni jadi macam laut. Sahabat tanya Nabi, adakah kerana kita orang Islam pada masa tu sikit, pasal tu kita jadi lagu tu? Tak. Nabi kata, hampa ramai pada masa tu. Tapi ramai hampa ni ka'usa isail. Hampa ni macam sampah hak hajus dalam ayam banjir. Hampa tak ada kualiti. Orang Islam tapi tak ada kualiti. Hanya jadi macam sampah. Ayam pergi ke mana, ke situlah sampah tu pergi. Kita orang Islam akhir zaman ni, orang Islam yang tak ada kualiti. Orang Islam yang mudah diperkotak-katik. Orang Islam yang mudah orang nak atur kita, orang nak buat apa kat kita mudah. Kita ikut macam mana orang buat, kita mudah dipengaruhi. Semalam di Masjid Sultan Al-Bahiyah kita baca hadis. Nabi beritahu apa? Nabi kata akan mai satu zaman, akan jadi orang Islam ni dia akan ikut sunanan man kana qablakum.
jejak langkah umat dulu. Orang Islam akhir zaman ni dia syok dengan jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Dia syok yang tu. Hak Islam yang Nabi tinggal dekat kita ni, kita tak apa nak angkat sangat. Kita duk angkat hak jalan Yahudi dan jalan Nasrani. Dia cerita macam tu. Kerana itulah umat Islam akhir zaman jadi umat yang tak ada kualiti. Tak ada kualiti. Maka kita jadi macam yang duk jadi hari ini. Satu dunia bencana kena. Pasal apa? Kualiti orang Islam sudah tidak ada. Maka kami lihat engkau wahai Muhammad, dan kami pelihara engkau. Nabi Allah kata jangan takut, aku sentiasa memelihara engkau wahai Muhammad. Tuhan kata, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan mengucap tasbihlah olehmu wahai Muhammad dengan puji Tuhan engkau ketika engkau bangkit tidur ataupun ketika engkau bangkit dari majlis. Tuhan suruh kita ni jadi manusia yang hati dengan Tuhan saja. Pagi-pagi celak mata pukul 5.30. Terus terkeluar di mulut, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa Nabi baca bila Nabi celak mata daripada tidur. Celak aja mata, automatik tak dia main di mulut kita. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, selepas Tuhan mematikan kami. Tadi tidur 4-5 jam tadi, Tuhan bagi mati kita. Tuhan bagi hidup balik, alhamdulillah. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kita nak berhimpun esok ni. Celak ayam mata, kita dapat Tuhan dah. Dia nak kita macam ni. Yang ayat ni, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan hendaklah kamu wahai orang Islam, kalau nak jadi umat yang berkualiti, kamu jadi umat yang bangkit tidur tasbih. Kita dengan Tuhan itu tak siapa main timbrul gelek kita macam mana lah. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hina taqum, dan juga ketika kamu bangkit daripada majlis. Kita habis majlis tadi, kita baca tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hak kita duk kata kita tangguh majlis ni dengan tasbih kafarah. Kita kata tasbih kafarah itu suruhan Nabi dalam hadis dia. Bukan cakap Nabi suruh, Nabi bagi pula ugutan. Nabi kata apa? Siapa duduk dalam satu majlis, lepas tu dia bangkit, dia tak baca tasbih kafarah, dia seumpama duk lengkong bangkai himar mati. Nabi kata. Dan maksud kata majlis itu bukan majlis kuliah bulanan di Taman Krian saja. Kita sembang dengan kawan pun sama. Kita duduk dengan kawan, duduk sembang 4-5 orang, lepas tu bangkit nak bubar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia panggil tasbih kafarah. Tasbih yang nak minta Tuhan kifaratkan kalau ada berlaku apa-apa dosa masa kita duduk dalam majlis tadi ni. Quran yang perintah benar ni, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan ucapkanlah tasbih olehmu wahai Muhammad dengan puji Tuhan engkau ketika engkau bangkit tidur ataupun ketika engkau bangkit daripada apa-apa majlis. Engkau bacalah subhanallah wa bihamdi. Sekurang-kurang baca hak pendek apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Payah nak ingat ada ni, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa. Kita payah sikit. Bukanlah benar, tetapi dia tak apa nak tulis. Kita jenis macam tu, jenis tak boleh banyak-banyak tak boleh. Kita ni pada dulu-dulu kita tak boleh banyak-banyak tak boleh. Kan kita jenis macam tu. Dia bagi hak pendek. Apa dia? Subhanallah wa bihamdik. Cukup. Jangan tak kata apa, itu saja. Macam kita pergi ziarah orang mati. Kita pergi ziarah adik-beradik kita, kawan rakan kita, jiran tetangga kita mati. Kita pergi masuk, buka kain tengok muka dia, tutup, baca doa. Baca doa. Kalau Nabi SAW pergi ziarah Abu Salamah, Nabi terus baca doa. Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Nabi baca doa, ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Salamah yang mati ini. Angkatlah darjat dia sama dengan golongan al-mahdiyyin, golongan yang mendapat petunjuk Allah. Nabi doa macam tu. Ataupun kita boleh baca doa sembahyang mayat pun boleh. Tapi buka tengok kawan kita, tutup balik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Baca. Ataupun jenis hak kata tadi ni, payah buka tengok Allahumma ighfir lahu. Alhamdulillah, selamat.
Ambil daripada kata ringkas. Tengok doa dia ni. Kita memang jenis ringkas daripada dulu. Kita kata, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunkan dia ni. Cukup. Kita pun terus ikutkan kalau. Kalau takut orang kata ringkas sangat, buat mulut pergi lama lagi, pada nak baca apa. Boleh juga. Boleh juga lepas tu pun. Mulut aja mukmin, rupanya tu sebut yang tu, ya Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Tapi jangan bagi bunyi suara lah. Orang dengar, orang tahu kita ada ulang yang tu aja. Allah maghfir lahu. Mulut bagi lepas tu, kawan dia ikut tepi mulut tolong amin. Habis dia bagi keluar lepas tu. Pun tak apa. Pasal apa? Kita doakan untuk dia. Kalau itu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dia kata dengan kita duduk dalam majlis bangkit tidur, kalau gamak nak kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, payah subhanallah wa bihamdi. Cantiklah. Daripada bangkit-bangkit menggeliat betul saja, terus lompat di pancok tak boleh. Dia kata apa? Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan ucapkanlah tasbih olehmu wahai Muhammad. Puji Tuhan engkau ketika engkau bangkit tidur ataupun engkau bangkit daripada majlis. Dan engkau bacalah subhanallah wa bihamdi. Wa minal lail fasabbihhu. Tuhan kata, dan daripada waktu malam maka tasbihlah olehmu akan dia. Ucapkan subhanallah wa bihamdi. Malam pun suruh. Terjaga malam. Tengah malam P3, P4 jaga alhamdulillah wa bihamdi. Ada kuat bangkit sikit. Pergi pancok ambil ayat semayang. Tahajud 2 rakaat. Allahu akbar. 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benda ni kita buat menunjuk kata kita dengan Tuhan tu ada connection. Ada connection. Jaga ingat kat Tuhan. Jaga ingat kat Tuhan. Alhamdulillah. Ini yang Quran suruh kat kita. Wa idbaran nujum, dan juga mengiringi jatuh bintang, tasbihlah olehmu, iaitu pada waktu subuh. Bintang jatuh bila nak mai subuh pagi. Serupa juga bangkit alhamdulillah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillahilladzi ahyana. Bacalah apa pun yang membawa maksud kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah An-Najm Makkiyah. Surah An-Najm ataupun surah bintang. An-Najmu makna dia bintang. Ataupun jamak dia, plural dia nujum, bintang-bintang. Dalam surah An-Najm ini surah An-Najm ini dia turun selepas surah Al-Ikhlas. Selepas surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ialah qul huwallahu ahad. Itu mungkin abang. Kadang-kadang abang surah Al-Ikhlas dia kata surah apa ni? Kan? Kita kata qul hu paudah. Kan? Surah An-Najm, surah bintang ini turun selepas turun surah Al-Ikhlas. Selepas turun qul huwallahu ahad. Turun surah ni. Dan dia namakan surah ni dengan surah bintang kerana ayat mula-mula dia start dengan wan najm. Dia sumpah demi bintang. Iza hawa, apabila bintang itu terbenam. Ambil yang tu, namakan surah ni surah bintang. Dan dia nak cerita dekat kita, bintang ni satu benda yang sangat useful kepada manusia. Tuhan dia tak nak buat satu benda dalam dunia ni sia-sia. Tuhan buat apa pun ada gunanya. Antara banyak-banyak benda yang Tuhan buat yang berguna ialah bintang. Bintang sangat berguna ketika satu zaman dulu. Orang yang belayar tengah laut tak nampak darat, bintanglah menjadi panduan dan pedoman pelayaran dia. Orang yang sesat di tengah padang pasir, tak tahu nak salah mana utara selatan mana tak tahu, bintanglah yang menjadi pedoman dia. Dia nak pergi ke mana-mana. Kerana itulah timbulnya ilmu falak, iaitu ilmu bintang. Maka dia ada satu surah yang menceritakan tentang benda ni. Dan bintang juga digunakan sebagai pedoman kepada nak tahu musim. Orang yang mengaji ilmu falak, astronomi, dia tahu tentang kegunaan bintang-bintang ni. Kemudian dalam surah An-Najm yang kita nak baca ni, dia mai kepada kita cerita tentang Nabi Muhammad. 2 kali Allah bagi peluang dekat Nabi Muhammad. Dia tengok Jibril dengan rupa asal Jibril. Dia cerita dalam surah ni. Rupa Jibril yang originalnya. Sebab malaikat ni dia boleh merupa macam-macam. Malaikat biasa merupa rupa orang tua. Ini semua adalah hadis dia cerita. Malaikat dia biasa merupa macam-macam rupa. Dan
Malaikat Jibril turun jumpa Nabi atas rupa dia yang betul. Jibril betul 2 kali. Pertama ketika turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril turun rupa dia asal dia. Dan yang kali kedua ketika Isra dan Mi'raj, ketika Jibril bawa Nabi sampai di Sidratil Muntaha, Jibril atas rupa asal dia. 2 kali. Dia akan cerita dalam surah ni. InsyaAllah panjang umur kita baca apa cerita sebenarnya yang berlaku ni. Kemudian dalam surah yang ni juga dia cerita tentang dosa-dosa besar. Apa dia dosa besar, apa hukuman dia, dan dia bagi penekanan tentang perintah supaya kita banyak sujud kepada Allah. Itu ingat balik hadis yang sahabat Nabi, dia punya sayang dekat Nabi, tak tahu nak abang, minta izin nak tidur di pintu rumah Nabi pun tak apa dah kalau Nabi bagi izin. Bila Nabi bangkit aja malam, dia cepat-cepat ambil air wudu untuk Nabi ambil air semayang. Ni sahabat ni nak khidmat dekat Nabi dia sampai macam tu. Kalau Nabi tak bagi tidur dalam rumah, tidur luar pun tak apa. Dia tidur pun tidur ayam kan. Dengar bunyi kereh kata Nabi bangkit, dia bangkit dulu. Ambil ayam dia bagi dekat Nabi untuk Nabi nak bersih diri dan untuk Nabi nak berwudu, untuk Nabi nak semayang malam. Lepas tu Nabi kata dekat dia, hang mintalah apa-apa. Hang mintalah apa-apa satu dekat aku. Pasti Nabi tengok ni macam ni punya nak khidmat. Dia minta apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja, izinkan aku hidup bersama dengan kamu di syurga. Pandai orang bijak. Dia tak kata, ya Rasulullah, aku minta 50 riyal saja sudah. Dia tak minta yang tu. Dia tak minta 50 riyal. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku menjadi temanmu di syurga. Dapat yang tu dapat segala-gala. Tu kata orang pandai. Orang pandai. Macam Imam Malik, dia baca doa. Doa dia tu jami' mani'. Doa dia apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa paling cantik. Minta apa? Minta dunia ni dapat hasanah, dapat baik. Akhirat esok dapat hasanah, dapat baik. Doa tu dia cover semua. Kita nak minta bijak pandai, kita nak minta murah rezeki, kita nak minta sehat, tu semua masuk dalam fid dunya hasanah. Kita nak minta kita selamat dalam kubur, kita nak minta esok masuk syurga, kita nak minta itu semua masuk dalam wa fil akhirati hasanah. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik rahimahullah taala, dia doa dia macam tu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia gulung semua sekali masuk dalam doa. Sahabat ni pun pandai. Dia kata, aku minta satu saja ya Rasulullah, jadikan aku ni teman di dalam syurga itu. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, kalau itu yang kau mau, Nabi kata, maka perbanyakkanlah sujud. Nabi kata kat dia, kalau satu mau, satu aku minta dekat hang pula. Nabi kata, semayang bagi kuat. Semayang tahajud, bagi kuat semayang. Engkau akan jadi teman aku di syurga. Dalam surah An-Najm, dia akan cerita dekat kita benda ni tentang tekanan kepada perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala. Yang baik daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada kuliah yang kita tadi ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.